Assalamualaikum semua. Hai guys, apa khabar? Bertemu lagi kita dalam kuliah hari ini. Kita masih menyambung modul kedua kita. Cikgu masih memanjatkan doa agar kita semua sihat dan terus positif untuk menjalani PDPC online kita. Untuk kelas hari ini, kita akan ke subtopik ketiga, iaitu 2.3 memahami nombor kuantum. Okey, apa itu nombor kuantum? Nombor kuantum adalah set nombor-nombor yang digunakan untuk menggambarkan kedudukan dan tenaga elektron dalam sesuatu atom. Dengan kata lain, kita ringkaskan, nombor kuantum menerangkan tenaga elektron dalam atom atau molekul. Terdapat 4 jenis nombor kuantum. Nombor kuantum yang pertama adalah nombor kuantum prinsipal, simbolnya N huruf kecil. Yang kedua, nombor kuantum azimut, simbolnya L huruf kecil. Nombor kuantum azimut juga dikenali sebagai nombor kuantum kedua atau secondary quantum number. Nombor kuantum yang ketiga adalah nombor kuantum magnet yang disimbolkan dengan M huruf besar, dan yang terakhir adalah nombor kuantum spin ataupun nombor kuantum putaran, simbolnya S. Okay, dalam kuliah kita hanya akan mengkaji dua sahaja nombor kuantum, iaitu nombor kuantum prinsipal dan juga nombor kuantum azimut. Nombor kuantum prinsipal atau simbolnya N merujuk kepada aras tenaga atau petala atom. N ini adalah mewakili nilai 1, 2, 3 dan seterusnya. Semakin besar nilai N, semakin tinggi tenaga yang dimiliki oleh aras tenaga tersebut. Petala-petala yang diduduki oleh elektron-elektron selain daripada dikenali dengan integer ataupun nombor 1, 2 dan 3. Petala juga boleh diwakili dengan abjad. Abjad mewakili petala seperti berikut. Nombor kuantum prinsipal 1, abjad yang digunakan adalah K. Nombor kuantum prinsipal N sama dengan 2, abjadnya L. N sama dengan 3, abjadnya M, dan N sama dengan 4, abjadnya N. Mari kita lihat contoh gambar rajah struktur atom ini. Di bahagian tengah yang berwarna hitam itu adalah nukleus. Di luar nukleus terdapat petala yang kecil yang paling hampir dengan nukleus, dan petala ini dilabelkan dengan petala K, iaitu nombor kuantum prinsipalnya adalah N sama dengan 1. Kemudian diikuti dengan petala L, iaitu N sama dengan 2. Petala yang ketiga iaitu petala M, di mana nombor kuantum prinsipalnya adalah N sama dengan 3, dan petala yang terluar sekali yang paling jauh daripada nukleus adalah petala N, di mana nombor kuantum prinsipalnya adalah N sama dengan 4. Jadi seperti yang kita dah belajar sebelum ni, semakin besar nombor ataupun nilai nombor kuantum prinsipal, bermaksud semakin tinggilah kandungan tenaga dalam aras tenaga tersebut. Baiklah,
Kita telah selesai mengkaji nombor kuantum principle. Sekarang kita teruskan dengan subtopik yang seterusnya, iaitu 2.4, nombor kuantum azimut. Apa itu nombor kuantum azimut? Nombor kuantum azimut juga dikenali dengan beberapa nama lain, iaitu nombor kuantum kedua atau secondary quantum number, dan sesetengah juga menamakan nombor kuantum azimut sebagai nombor kuantum sudut atau angular quantum number. Nombor kuantum azimut ini juga simbolnya adalah L huruf kecil, di mana L adalah integer bermula dengan 0, 1, 2 dan seterusnya sehinggalah n tolak 1. Cikgu harap kamu masih ingat apa itu n. N adalah merujuk kepada nombor kuantum principle ataupun aras tenaga bagi suatu atom. Nilai L kecil ini adalah menggambarkan jenis dan bentuk orbital atau subpetala sesuatu atom. Jadual di bawah menunjukkan hubungan nilai L kecil dengan jenis orbital atau subpetala. Jika L adalah kosong, maka orbitalnya dinamakan sebagai orbital S. Jika L sama dengan 1, jenis orbitalnya adalah orbital P. Jika L sama dengan 2, orbitalnya adalah orbital D. Dan jika L sama dengan 3, jenis orbitalnya kita namakan sebagai orbital F. Okey, kita telah pun mengetahui terdapat 4 jenis orbital ataupun subpetala sesuatu atom, yang mana orbital tersebut adalah orbital S, orbital P, orbital D dan juga orbital F. Jenis-jenis orbital ini diketahui berdasarkan kepada nombor kuantum azimut masing-masing. Kita juga tahu bahawa nombor kuantum azimut ini juga selain daripada memberi kita maklumat tentang jenis orbital, bentuk orbital juga diperolehi daripada nombor kuantum azimut. Jadual 2 di bawah menunjukkan hubungan nilai L dengan jenis orbital dan juga bentuknya. Jika L sama dengan 0, jenis orbitalnya ataupun jenis subpetalanya adalah S dan bentuk orbitalnya adalah sfera. Manakala jika L sama dengan 1, jenis orbitalnya adalah orbital D dan bentuk orbital P ini adalah bentuk dumbbell. Kita rujuk gambar rajah yang disertakan itu ya. Bagi orbital D, iaitu jika L bersamaan dengan 2, jenis orbitalnya adalah orbital D dan bentuk orbital D adalah bentuk yang kompleks ataupun kita kata double dumbbell. Dumbbell 2 kali dumbbell yang secara menegak dan juga dumbbell melintang. Manakala jika L sama dengan 3, orbitalnya orbital F dan bentuk orbital F adalah lebih kompleks ataupun multiple loops. Dia ada campuran bentuk sfera, bentuk macam lengkungan dan juga gelung loop segelung, dan juga bentuk
dumbbell. Sekarang mari mula kita lihat bagaimana caranya untuk menentukan orbital sesuatu atom, ataupun kita kata cara untuk menulis orbital sesuatu atom. Untuk menentukan orbital ataupun subpetala, yang pertama sekali nilai n bagi petala tersebut ditulis dahulu, diikuti dengan yang keduanya diikuti dengan jenis orbitalnya. Contoh, jika n sama dengan 1, maka L bersamaan dengan kosong. Kenapa kosong? Pelajar kena ingat ya, nombor kuantum azimut iaitu L mesti bermula dengan kosong dan diikuti dengan n tolak 1. Oleh kerana n kita bersamaan dengan 1, maka L kita bermula dengan nombor kosong dan kemudian diikuti dengan n tolak 1. Oleh kerana nilai n kita itu adalah 1, maka bila kita pindah dalam n tolak 1, bermaksud 1 tolak 1 bersamaan dengan kosong. Jadi tadi kita kata L kita tadi bermula dengan kosong dan kosong. So tak perlulah kita tulis kosong tu 2 kali. Maka dia akan jadi L bersamaan dengan kosong. Ini memberi maksud bahawa atom kita hanya mempunyai satu jenis orbital sahaja. Sekali lagi pelajar kena ingat satu hal, iaitu jenis-jenis orbital juga bergantung kepada nilai L. Jika L kosong, maka orbitalnya adalah orbital S. Oleh itu, kita akan tulis orbital bagi n sama dengan 1 adalah orbital 1s. 1 adalah nilai n dan S adalah jenis orbital jika L sama dengan kosong. Okey, kita cuba yang kedua pula. Jika n sama dengan 2, maka L akan bersamaan dengan kosong dan 1. Kenapa kosong? Kerana L bermula dengan kosong. Kenapa 1? Kerana kita pindahkan nombor 2 itu ke dalam formula n tolak 1, iaitu 2 tolak 1, maka jawapannya 1. Oleh itu, nilai L kita akan jadi kosong dan 1. Dan orbitalnya pula kita akan tulis sebagai 2s 2p. Okey, kenapa S? Sebab L kita kosong, maka kita dapat orbital S. Jadi orbital S tu di depannya kena letak nombor 2 kerana n kita sama dengan 2. Jadi kita ada 2s. Dan kenapa kita ada 2p? Kerana L kita sama dengan 1 dan L1 jenis orbitalnya adalah p. Sebelum kita tamatkan kuliah kita hari ini, mari kita buat rumusan apa yang telah kita belajar dalam kelas hari ini. Yang pertama ialah nombor kuantum principal, di mana simbolnya adalah n dan nilainya adalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Dan nombor kuantum principal ini menerangkan saiz dan tenaga orbital sesuatu atom. Manakala yang kedua kita belajar mengenai nombor kuantum azimut. Nombor kuantum azimut dengan simbolnya L huruf kecil bermula dengan huruf kosong sehingga n tolak 1. Dan nombor kuantum azimut ini menerangkan bentuk orbital sesuatu atom. Sebagai rujukan ataupun untuk mendapatkan input-input yang lain untuk menambahkan kefahaman anak-anak pelajar tentang
nombor kuantum ini. Di sini cikgu sertakan QR code untuk kamu layari video-video yang lain di bawah tajuk quantum number ini ataupun nombor kuantum. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk kuliah hari ini. Kita berjumpa lagi dalam video yang lain untuk kuliah yang berikutnya. Sekian, Assalamualaikum.